Aku adalah salah seorang peminat kisah seram dan suka menonton filem-filem seram di kaca TV. Lebih-lebih lagi ketika mendengar cerita-cerita itu dari media sosial ataupun dari mulut orang yang mengalaminya. Seronoknya seperti kita sedang membaca buku cerita. Mungkin atas minat masing-masing. Tetapi aku cukup tak berkenan apabila melihat video-video aktiviti paranormal di media sosial. Bagi aku, mereka semua menipu dan berbuat begitu semata-mata untuk views dan marketing channel masing-masing. Jadi suatu hari, aku terdetik untuk merasai sendiri aktiviti paranormal seperti mereka yang lain. Tujuanku adalah membuktikan yang tak semudah itu makhluk-makhluk halus ini akan muncul secara terang di hadapan kamera. Dan itu adalah perkara yang paling bodoh dan satu pengalaman yang aku takkan ulangi sampai aku mati. Aku tak menubuhkan grup ataupun kumpulan paranormal. Sebaliknya, aku bergerak sendiri ke tempat-tempat yang dikatakan seram oleh masyarakat sekitar. Di hujung kampung aku, ada sebuah banglo usang terletak di atas bukit. Rancang punya rancang, fikir punya fikir. Akhirnya, aku menetapkan tarikh dan mula bergerak pada pukul 9 malam. Setelah barang-barang telah aku siapkan, aku menuju ke banglo usang itu dengan menaiki motosikal, bertemankan cahaya bulan dan cahaya lampu suluh yang aku bawa. Bayangkan, aku meredah jalan kecil di dalam hutan seorang diri. Dipendekkan cerita, akhirnya aku tiba di hadapan banglo tersebut. Cerita orang, ada seorang wanita yang mati di dalam banglo itu. Katanya sebab gantung diri, suaminya pula tak boleh terima kenyataan dan akhirnya membunuh diri di dalam rumah itu. Sejak dari kejadian itu, mereka akan nampak kelibat perempuan berbaju putih berkeliaran di sekitar banglo itu. Ada pula yang menceritakan semasa sedang mencari akar kayu di hutan, mereka terdengar suara tangisan datang dari banglo itu. Sayup-sayup kedengaran walaupun di siang hari. Jadi pada malam itu, aku pula bakal merasa apa yang mereka rasa. Walaupun di dalam hati dan mulut membelah bahagi kerana khawatir akan pencuri atau mak dada yang bersembunyi di dalam banglo. Aku mula melangkahkan kaki masuk ke pintu utama. Hembusan angin pada malam itu bertiup lembut dari dalam rumah, membuatkan bulu roma menegak tiba-tiba. Aku mula menulur ke seluruh arah di dalam ruang tamu. Kelihatan ada bahagian yang dah rebut dan dinding pula dah berlumut. Keadaan di dalam rumah memang sangat-sangat teruk. Jadi aku harus berhati-hati ketika melangkah. Sesekali itu, aku boleh dengar bunyi tingkap hempas dengan kuat dan bunyi-bunyi seperti barang-barang dijatuhkan. Aku tak banyak fikir dan menganggap itu hanyalah tiupan angin dan bunyi binatang yang menghuni. Sampailah aku di tingkat 2. Masa tu, aku ternampak dan tersuluh objek seperti kain yang berkibar di salah satu pintu bilik. Fikirku, itu cuma langsir. Aku teruskan memerhati dan tiba-tiba kain itu terus masuk ke dalam bilik seperti ditarik. Kejadian itu berlaku di hadapan mata dan aku mula mengundur perlahan-lahan. Aku tak kisah itu adalah perbuatan seseorang atau sebaliknya. Jujur pada ketika itu, aku dah mula ketakutan dan mula rasa tak sedap hati. Dan ketika aku berjalan turun dari tangga,
Di pintu utama terlihat berdirinya seorang wanita berbaju lusuh, menghalang jalan untuk keluar. Aku buntu dan tak tahu nak buat apa. Aku memejamkan mata dan mula membaca potongan ayat dari Al-Quran. Dan apabila aku membuka mata, sesuk tubuh itu sudah hilang dari pandangan. Cepat-cepat aku berlari menuju ke motosikal dan tinggalkan kawasan rumah banglo itu. Pengajaran yang aku dapat, jangan cakap besar dan menidakkan sesuatu yang aku sendiri tak berani nak tengok. Makhluk-makhluk halus ini lebih suka menyangkat orang-orang yang cakap besar. Tetapi, jangan pula kita terlalu takut dan tunduk kepada mereka. Sejak hari peristiwa itu, aku tak berani nak bertikai sesiapa saja yang pernah ada pengalaman berjumpa dengan makhluk alam gaib. Pengalaman yang hendak aku ceritakan ini berlaku di salah sebuah tapak perkhemahan yang terletak di Negeri Sembilan. Setiap minggu, akan ada sekolah-sekolah yang mengadakan perkhemahan di tapak kem tersebut. Sekolah aku mengadakan acara perkhemahan selama 2 hari 1 malam. Semasa malam tersebut, telah berlangsungnya acara berjalan-jalan di dalam hutan atau night walk. Seramai 40 orang, termasuklah guru-guru, instruktur camp dan para pelajar telah melakukan aktiviti tersebut. Jadi pelajar-pelajar telah dibagikan kepada 5 buah kumpulan. Para instruktur mengarahkan kami untuk sentiasa pegang pada tali yang telah disediakan sepanjang trek ketika berjalan di dalam hutan. Para pelajar akan dilepaskan seramai 2 orang sekali serentak. Punyalah seram pada malam itu dengan suasana yang gelap gelita. Sehingga kan kawan di sebelah pun aku tak boleh nampak. Kami pula tidak dibenarkan untuk membawa lampu suluh. Acara ini bertujuan untuk melatih dan menguji tahap keberanian kami. Dipendekkan cerita, sampailah giliran aku dan seorang lagi kawan aku. Waktu itu bulu roma dah rasa meremang. Darah aku dah mula berderau. Dalam hati hanya mampu berdoa dan berzikir sebelum memulakan perjalanan. Instruktur berpesan jangan menunggu atau mengejar orang lain keluar dari trek sebab pernah jadi kes yang dikejar itu bukanlah manusia tetapi benda lain. Masa mula-mula bergerak, aku berjalan di hadapan. Manakala kawan aku hanya mengikuti dari belakang. Kami pun berjalan sambil memegang tali yang disediakan. Tiba-tiba, semasa berada di sebatang pohon, aku ada terperasan macam ada benda berbungkus melompat-lompat antara satu pokok ke satu pokok yang lain. Tetapi wajahnya tidak jelas. Sampailah kami di sebuah pohon yang sangat besar. Aku dan kawan aku mula mencari tali yang dipaku di pokok tersebut. Semasa kami sedang mencari tali yang dipaku, kami terkejut sebab benda yang berbungkus yang aku lihat tadi sedang berada di belakang pokok tersebut. Aku pun menjerit sekuat-kuat hati macam nak putus urat leher. Tapi bila aku perhatikan makhluk itu kembali memerhatikan aku dengan renungan yang sangat tajam. Aku menarik tangan kawanku dan berlari meninggalkan kawasan itu. Saya nak berkongsi kisah seram yang saya dan rakan sekerja alami sewaktu menjaga bangunan pencawang telekomunikasi yang berada di dalam hutan.
Untuk pengetahuan para pendengar, bangunan yang saya jaga ni terletak di puncak bukit. Boleh dikatakan bangunan itu dikelilingi oleh hutan yang tebal. Bangunan itu berpagar tetapi dikelilingnya penuh dengan pokok-pokok yang tua, besar dan tinggi. Jadi kalau nak masuk atau keluar ke tempat saya bekerja ni, hanya ada satu laluan kecil yang memuatkan hanya sebuah kereta. Kiri kanan jalan itu cumalah hutan belantara dan tiada lampu jalan yang disediakan. Bayangkanlah, gelap tak gelap kawasan tu kalau waktu malam. Kalau melalui laluan itu pada waktu senja ataupun waktu malam hari, suasana seram memang terasa. Seperti ada kelibat yang berdiri dan memerhati dari tepi jalan. Itu tak termasuk lagi haiwan-haiwan liar yang melintas. Kadang-kadang sampai terkejut kita dibuatnya. Laluan tu sunyi dan gelap gelita. Kalau ada pun kita boleh nampak adalah sekumpulan orang asli. Sebab berhampiran dengan bangunan jagaan saya ni ada sebuah dusun durian milik mereka. Memang jarang ada staf atau pelawat yang nak datang ke sana. Kalau ada pun dalam sebulan 2 atau 3 kali. Sangat-sangat jarang. Saya pernah banyak kali diganggu oleh makhluk yang berada di dalam hutan. Masa tu saya sedang cuba nak berselfie di kawasan pagar bangunan. Apabila saya cek balik gambar-gambar yang saya tangkap tu, alangkah terkejutnya saya apabila melihat di dalam gambar tu kelihatan seorang wanita bertudung labu, hanya separuh badan. Manakala separuh badannya lagi kelihatan seperti asap dan berkabus. Bila saya melihat gambar tu, cepat-cepat saya padam. Takut dia ikut pula saya balik. Pernah sekali tu waktu saya tengah ambil gambar di dalam bangunan, dalam bangunan pencawang tu, kamera telefon saya ni dapat kesan ada dua wajah di belakang saya. Maksudnya bila kita ambil gambar tu akan ada satu kotak kuning yang akan detect muka kita. Kira macam face detection macam tu lah. Dia boleh scan muka kita untuk tangkap gambar. Masa tu tak kisahlah handphone saya rosak ke atau apa ke, saya tinggalkan kawasan tu. Saya baliklah ke pos. Takut pula nanti dia munculkan diri kan. Susah pula saya nanti. Jadi cerita dari rakan saya pula, semasa beliau sedang meronda untuk berjejam, beliau akan melalui kawasan zon gangguan. Sebab apa kami gelar kawasan tu sebagai zon gangguan? Sebab tanyalah pada security lama atau security yang baru, pasti mereka akan menceritakan yang mereka pernah melihat satu kelibat putih yang melintas di depan mata dan kadang-kadang terdengar seperti bisikan memanggil nama mereka. Cerita daripada staf TMB pula, beliau menceritakan yang beliau diganggu semasa berada di dalam bangunan pencawang. Bangunan pencawang ni ada 2 tingkat dan 11 bilik kosong. Bilik-bilik tu memang tak akan ada orang lah, walaupun adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk repair pencawang tu ke atau sebagainya lah untuk kerja mereka. Tapi memang tak akan ada orang. Waktu itu beliau dan rakannya hendak menunaikan solat zuhur di sebuah bilik solat yang berada di tingkat atas. Bayangkan semasa beliau masuk sahaja ke dalam bilik itu, beliau nampak ada muka perempuan sedang menjenguk dari luar tingkap berkali-kali. Kalau nak ikut akal, memang tak logik. Sebab dekat luar tingkap ni tak ada tempat berdiri pun. Takkan ada orang boleh berdiri. Sebab tak ada koridor ataupun batu yang boleh buat kita diri kat situ. Jadi memang sah lah itu bukan manusia. Sampai trauma dan demam dibuatnya. Jadi itulah antara pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di kawasan jagaan aku ini, iaitu kawasan bangunan pencawang ni. Walaupun kami ni dah selalu sangat kena ganggu atau nampak benda-benda macam tu, tapi kami tetaplah teguh mencari rezeki. Dan jujur kami masih tak ada keberanian lagi untuk menghadapi gangguan-gangguan yang macam tu. Gangguan-gangguan yang menyeramkan itulah buat kami teringat-ingat
sepanjang kami bekerja di situ.